ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Juga yang saya kasih, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, pengusi, timbalan pengusi dan juga ahli tuan kuasa Masjid Ibn Abbas serta hadirin hadirat muslim muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kembali dalam siri kuliah tafsir surah Al-Baqarah 138 dan insya-Allah juga 139. Sebelum tu semua sihat. Alhamdulillah, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan tuan-tuan puan-puan, supaya mudah-mudahan dapat sama-sama kita tambahkan iman, amal soleh serta ilmu kita. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebenarnya saya sangat-sangat rasa seronok dan gembira setiap kali bersama dengan tuan-tuan perempuan yang soleh, yang solehah. Semoga bagaimana Allah SWT telah mentakdirkan kita bertemu di dalam Riyadh min Riyadul Jannah, iaitu di antara taman-taman syurga di dunia. Semoga Allah juga memilih dan menghimpunkan kita di dalam jannah nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan sambung surah 138 ayat 138. Mari sama-sama kita bacanya, semoga Allah SWT berkati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Mari kita sama membacakan tafsirnya di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sibghatullah, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kami tetap percayakan Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami beribadah. Pada ayat 139, katakanlah wahai Muhammad, atuhajjunana fillah, patutkah kamu, iaitu hal kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu, kalau diikhlaskan, dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya. Pada bawah ini, pada footnote 51 itu, orang-orang Yahudi dan Kristian menolak agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan alasan
bahawa jawatan Nabi itu hanya tertentu di kalangan Bani Israel sahaja, dan bahawa agama mereka lah yang benar, dan bahawa orang-orang yang beragama Yahudi atau agama Kristian sajalah yang akan masuk syurga, dan lain-lain dakwaan lagi. Apa yang mereka dakwakan itu telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat suci ini dan ayat-ayat yang lain. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung kembali dalam tafsir ayat yang telah kita bacakan sebelum ini, bahkan telah disambung oleh Ustaz Imran semalam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang satu perkataan yang mana disebutkan para ulama, perkataan ini sangat ringkas tetapi maknanya cukup besar. Jadi maknanya memberikan satu pemahaman dan satu makna ketenangan bagi orang beriman, yang disebutkan perkataan itu iaitu sibghatullah. Dan inilah perkataan yang banyak digunakan oleh para ulama untuk menerangkan bagaimana kaitan sibghah itu dengan jalan benar yang disebutkan siratal mustaqim, jalan yang sangat benar yang membawa kepada redha Allah, membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan sibghah itu datang daripada perkataan bahasa Arab iaitu sabagha, sadbagha, yang maknanya kita ambil dalam makna bahasa Arab, maksudnya seperti mencelup. Macam kita ambil sesuatu, kita celupkan dia. Yang seterusnya menenggelamkan sesuatu, ataupun mewarnainya. Mewarnai itu maksud dengan celupan itu. Dan kalau nak maksud yang dan seterusnya sebagai acuan, disebutkan sebagai acuan. Dalam bahasa orang kampung saya panggil casting, kan? Orang kampung saya casting maksudnya dia teracu benda tu. Jadi inilah sebutkan sebagai sabagha tadi. Manakala dalam kamus Al-Mawrid Al-Qarib menerangkan tentang perkataan sabagha ini membawa erti mencelup sesuatu, dan bila makna celup mestilah ke dalam larutan. Adalah celup mesti dalam larutan. Jadi kena faham ada ini makna bahasa. Kemudian dia bayangkan bahawa larutan adalah larutan yang berwarna, kerana sabagha ada kaitan dengan warna juga. Maka celupan itu bila dicelup hingga menyebabkan seluruh bahan yang dicelup itu, di luarnya, eksternal dia dengan internal dia, dalam dan luar daripada bahan yang dicelup itu meresap warna tersebut, sehingga maknanya bahan yang tadi yang asalnya tidak berwarna semikian, bila dicelup maka dalam dan luarnya mempunyai warna yang seperti mana larutan itu. Jadi itu makna dari sudut bahasa, untuk memahamkan kita lah. Manakala disebutkan oleh Qatadah, disebutkan juga oleh Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, ini semua adalah para mufassirin di kalangan tabi'in, anak-anak murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebutkan bahawa dalam ayat yang Allah SWT sebut sibghatullah, dalam memahamkan makna yang tadi kita mengambil makna bahasanya, dan sekarang ulama mentafsirkannya. Makna sibghah itu yang disebutkan sebagai agama Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Jadi disebutkan oleh para ulama bila mana sibghatullah itu adalah agama Allah itu sendiri. Bila mana Allah sebut innad dina indallahil Islam, tiada lain agama di sisi Allah Subhanahu Taala yang Allah Subhanahu Taala redha melainkan hanyalah Islam. Jadi sibghah itu adalah Islam, yang diertikan sebagai agama yang syumul, yang lengkap, yang perlu kita masuk dalam satu ayat lain fisil mikafah, masuk dengan sepenuh hati, dengan maknanya luar dan dalam kita masuk ke dalam sibghah itu, agama itu. Jadi Allah guna perkataan sibghah itu yang sangat cantik untuk menerangkan tentang bagaimana Islam ini syumul, iaitu komplit. Islam bukan hanya religion, bukan hanya agama, bukan hanya ritual, iaitu ibadah sahaja,
tetapi Islam itu the way of life, cara kehidupan. Bukan saja dari sudut ritualnya, bukan yang disebut sebagai ibadahnya, tetapi semua perkara, termasuklah aktiviti, segala amalan yang disebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar perintah Allah, itu juga adalah Islam. Begitu juga termasuk dalam semua perkara. Itulah disebutkan sebagai sibghatullah. Maka seseorang yang masuk ke dalam agama Allah, bila dia mengucap kalimah syahadatain, makanya sudah termaktub bahawa dia telah meletakkan Islam itu sebagai panduan dalam kehidupan, sebagai cara kehidupan dia, dengan dia bersaksikan bahawa asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Mana segala apa yang dilakukan lillah, hanya kerana Allah SWT. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebutkan segala perkara dilakukan sebaik mungkin akan diikuti, iaitu ittiba', mengikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebutkan yang syumul, luar dan dalamnya. Maka disambung, wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka agama Islam yang disebutkan tadi, yang mana sebati dalam kehidupan manusia, celupan Allah Subhanahu taala, makanya disebutkan, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Wa man ahsan, di sini ada perkataan ahsan dari perkataan hasan, maknanya baik. Ahsan paling baik. Kalau kabir besar, akbar paling besar, tak ada lebih besar melainkan Allah SWT. Sebab tu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, maknanya tak ada lagi urusan yang lebih besar melainkan Allah. Tak ada lagi yang layak ditumpukan perhatiannya saat itu melainkan Allah. Kerana Allah SWT mewajibkan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Jadi itu yang disebutkan sebagai kalimah ahsan ini. Ada banyak perkara lain yang mungkin juga hasan, yang baik, ataupun maksudnya nak sebutkan kata sibrah, iaitu sebutkan celupan ini, ada banyak celupan. Bila Allah sebut ahsan, maknanya ada banyak lagi celupan yang lain, ada banyak lagi laluan, ada banyak lagi agama, ada banyak lagi ikutan yang lain. Tapi Allah SWT sebut apa? Wa man ahsanu, siapakah, maknanya apa? Yang paling baik celupannya, melainkan yang paling baik itu minallahi sibrah, hanyalah celupan Allah Subhanahu wa taala. Mana sebut kata apa? Dalam waktu ini Allah Subhanahu wa taala membuat comparison, membuat perbandingan, iaitu di antara banyak-banyak ikutan, ajaran, anutan ataupun agama yang ada sejak zaman dahulu sehinggalah sekarang, tuan-tuan. Nak sebut sekarang lagi mencabar, sekarang lebih mencabar daripada zaman-zaman terdahulu. Kerana di sekarang ini, dalam disebutkan Islam itu sendiri pun sudah terpecah kepada banyak firak, iaitu cara fikir. Yang disebutkan cara fikir itu bertentangan daripada ajaran Islam itu sendiri. Nampak? Kalau dulu jelas, kan? Bila mana seorang nak beriman, ada pula orang yang kufur, jelas tentangannya. Maka kita tahu yang ini kufur, yang ini beriman. Yang disebutkan juga dalam Al-Quran Karim, dalam ayat yang awal itu, di antara cabaran kepada orang beriman adalah orang-orang munafikun, orang munafik. Jadi dahulu zaman Nabi SAW, adanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang jelas nampak dia munafik, kan? Tu pun memberi impak yang besar dalam perjuangan Nabi SAW, kerana dia menyusahkan Nabi. Dan ini ujian kepada orang beriman. Dan sekarang, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay itu bukan dalam bentuk seorang, tapi dalam bentuk banyak firak dan cara pemikiran. Jadi adanya pemikiran-pemikiran sebagai antaranya Mu'tazilah, antaranya Khawarij. Ini panjanglah, tuan-tuan, kalau nak cerita pemikiran-pemikiran. Dan sekarang masa zaman selepas zaman Nabi SAW timbul pemikiran begini, Murji'ah dan sebagainya. Bila datang zaman-zaman seterusnya, benda ni semakin moden dan semakin menyusup di kalangan umat Islam.
Dan ada pula fahaman Syiah yang wujudnya selepas zaman Nabi SAW, selepas zaman Sayyidina Ali, wujud selepas tu fahaman. Sehingga disebutkan Syiah ni tuan-tuan, dia ada berapa? Imamah kan? Ada 12 imam. 12 imam tu kalau tengok, imam tu pun tak tahu dia jadi imam. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang Syiah ambil nama ni, ni imam kita, ni imam kita, ni imam kita. Dalam silsilah cucu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang imam yang mereka ambil itu pun tak tahu yang dia jadi imam kepada Syiah. Maksudnya apa? Orang mereka-reka agama. Mereka agama. Bila tanya siapa Tuhan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila tanya tentang Rasul, Muhammad dah Rasul kami. Bila tanya tentang Sayyidina Aisyah, ni tak boleh. Ni teruk ni. Bila tanya tentang sahabat yang lain, yang bagus Ali je, yang lain tak bagus. Ni fahaman yang merosakkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pun sebut, dan Allah SWT telah mengangkat darjat mereka dalam Quran Karim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang disebutkan sebagai mereka, maknanya apa? Redha pada Allah SWT, dan perjuangan mereka, kehidupan mereka dihabiskan untuk agama Allah, untuk membantu agama Allah. Wa radu'an, dan mereka juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana yang disebutkan dalam Quran dan hadis sebut bahawa sahabat Nabi ini betapa tinggi darjat diangkat oleh Allah, mereka merendahkannya, maka tidak sesuai dengan pahaman yang dibawa, iaitu sibghatullah yang sebenar. Jadi banyak lagi sekarang yang sekarang penuh dengan fahaman liberalism yang banyak terbangkit di jiran kita di Indonesia sekarang, menyusup adanya fahaman-fahaman yang kata kami beragama. Agama apa? Agama Islam. Kami ini Islam. Tetapi dari sudut fahaman akidahnya terpesong, mengambil sesuatu sebagai Tuhan. Allah SWT sebut dalam surah Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ada di kalangan manusia Allah SWT suruh lihat, kamu lihat manusia. Pada saat kamu ini kamu akan nampak manusia, tidakkah kamu lihat mereka itu mengambil hawa nafsu mereka, keinginan mereka, memuaskan minda akal mereka yang sempit itu, memuaskan nafsu mereka, keinginan mereka, mengambil nafsu itu sebagai Tuhan mereka. Ada tuan-tuan, maknanya apa? Dia kata dia Islam, tapi kehidupan dia materialistik. Materialistik maknanya materialism. Kalau materialistik tu mungkin boleh ubah lagi. Materialism maknanya apa? Bila ada ism itu maknanya dia punya hati dia, dia dah masuk sibrah yang lain. Dia dah tercelup dia punya external dengan internal dia, iaitu hati dia dan juga jasad dia sudah bawa kepada pemikiran yang disangkakan benar, tapi jauh daripada fikiran yang dibawa oleh Allah. Maknanya sibghatullah itu sendiri, agama Allah, agama Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di kalangan yang kadang-kadang tu disebut apa? Anti hadis. Ada tak pernah dengar ni? Anti hadis. Kita ambil Quran je, sebab Quran ni revelation, hadis bukan revelation, boleh bawa kepada kesilapan sebagainya. Sedang yang disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu apa dia? Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan perkara tersebut, kesinambungannya, kedua-dua mesti ada link dan tidak boleh tolak. Maka banyak fahaman begini untuk apa? Merosakkan agama, merosakkan sibrah yang asal tadi, yang benar, sehingga menyebabkan mereka tersesat dan sebagainya. Maka orang beriman yang disebutkan mendapat sibghatullah ini, iaitu agama yang lurus, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dalam akhir waktu nak wafat Nabi kata apa, yang saya mungkin pernah saya ulang lagi, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Pada saat-saat getir nanti, iaitu zaman kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bahawa aku tidak tinggalkan kamu dengan perkara yang lain melainkan dua perkara ini, yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan kamu disesatkan buat selama-lamanya. Abadan, selama-lama tak sesat.
Iaitu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW sebut, kitab Allah wa sunnati, Quranul Karim, yang difahami, yang dibaca, yang difahami, diamalkan dengan fahaman yang benar dan betul. Yang tu pun bahaya, kan? Kadang-kadang ada orang baca Quran sebab fahamannya cetek, akhirnya sesat juga. Nak sebut betapa besarnya ini, sebutkan fitnah akhir zaman. Fitnah tu maksud apa? Bukan orang fitnah kita, kan? Selalu kita faham fitnah ni, dia tak buat tapi dituduh buat. Itu fitnah dengan bentuk lain. Fitnah disebutkan fitnah akhir zaman, iaitu, dan disebutkan juga dalam hadis, antaranya fitnatud dajjal. Sebut fitnah itu adalah apa? Iaitu ujian. Yang disebutkan ujian yang manusia itu sampai tak tahu dia telah salah jalan. Itu betapa beratnya ujian itu. Sebab itulah sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebutkan bahawa di antara zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman manusia yang terakhir, mana selepas lagi zaman Nabi SAW, tak ada lagi ujian fitnatu akbar min fitnatid dajjal. Tak ada lagi ujian lebih besar melainkan ujian Dajjal itu. Dan semua Rasul lain semua dah beritahu dah tentang ni. Walaupun dalam Quran tak sebut nama Dajjal, kan, secara direct, tetapi telah disebutkan. Sehingga sebuah hadis sahih Nabi sebut Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan ujian yang cukup berat, kan? Waktu tu apa? Kena buat bahtera di tempat yang tak ada air, di atas gunung, dalam keadaan yang tak nak ikut dia ramai, tuan-tuan. Yang Allah SWT sebut dia berdakwah 950 tahun, sedang yang ikut bersama ni hanya sedikit sahaja. Waktu tu ujian dia sangat besar dengan banjir dan sebagainya, sehingga anaknya sendiri pun tak nak ikut dia naik ke dalam bahtera. Bagaimana dia sebut, ya bunayyar kam ma'ana. Waktu dia naik itu, dia kata, anakku naiklah bersama kami. Anak dia tak nak, tuan-tuan. Betapa besar ujian Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman pada Allah SWT. Hatta itu pun, besar ujian itu pun, Nabi Muhammad SAW sebut apa? Nabi Nuh alaihissalam juga memperingatkan tentang Dajjal kepada kaum dia. Jadi setiap Rasul ada ni. Kerana apa? Kerana ujian tu paling besar. Dan ujian itu datang saat bila? Saat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman kita, kan? Jadi sebab demikian Allah menjelaskan sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana lagi sibrah, celupan yang paling baik melainkan agama Allah itu sendiri. Maka kena berilmu, kena kita mengetahui tentang apakah jalan yang sesat itu dan apakah jalan siratul mustaqim yang benar itu. Sekiranya berasa keraguan, maka carilah para ulama, orang-orang yang bijaksana untuk menyebabkan kita boleh distinguish. Sebab tu penting, tuan-tuan. Ini disebutkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana saat ini berlaku fitnah demi fitnah, maksudnya apa? Orang yang beragama sendiri pun boleh terpesong kepada fahaman yang menyesatkan. Mungkin saya pernah cerita hari itu, tuan-tuan, yang ada seorang ustaz tu cerita, dia kata apa? Dia kata yang ayah dia tu, yang seorang dia cerita pada seorang ustaz ni, di mana ustaz dia cerita balik, dia kata apa? Ayah dia ahli masjid sepanjang umur, sepanjang hidup dia. Tapi saat akhir tu dia telah terubah fahaman dia, sampai dia menjadi seorang yang fahaman Syiah. Akhirnya apa? Bila nak meninggal, wasiat dia, anak ni minta taubatlah ayah. Akhirnya ayah ni meninggal, dia kata apa? Wahai anakku, nanti aku meninggal, tolong beli 2 rotan, letak belah kanan dan kiri aku. Nanti, sebab apa ni ayah ni? Sebab apa? Dalam kubur nanti aku nak rotan Abu Bakar dengan Umar. Belah kanan aku nak rotan Abu Bakar, belah kiri aku nak rotan Umar. Jadi sampai begitu sekali kesesatan yang berlaku sehingga akhir meninggal keadaan semikian. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu ini disebutkan ujian yang sangat getir pada saat kita, tuan-tuan rahmati Allah, dengan adanya globalisasi, globalization, dengan ada internet, dengan ada fahaman begini cepat menyusup dalam kalangan manusia, dekat umat Islam lagi, terutama generasi muda, tuan-tuan. Sebab dia tahu generasi muda yang akan bawa Islam selepas ni, jadi dia nak rosakkan fahaman-fahaman mereka.
supaya mereka hidup dalam keadaan tercari-cari tentang dunia ini, merangkak mencari dunia dan meninggalkan akhirat, iaitu kehidupan sebenarnya. Merangkak mencari harta dunia ini sedang macam mereka tak pernah mati, sedangkan meninggalkan Quran, meninggalkan ajaran agama, sehingga mereka sesat walaupun katanya beragama tapi sesat dalam kehidupan dunia. Itu disebutkan sebagai sibghatullah, itu yang terbaik. Maka apa lagi sibrah yang lebih baik dari itu, melainkan hanyalah agama Allah yang benar. Oleh sebab demikian perlu kepada ilmu, perlu kepada kembalinya kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Itulah bekal kita sebelum munculnya satu ujian yang paling besar, iaitu kedatangan Dajjal. Bila saat itu tiba, tuan-tuan, waktu itu disebutkan oleh Imam Al-Qadhi menceritakan tentang bagaimana hadis Nabi SAW tentang Dajjal. Waktu saat itu bagaimana Dajjal ini diberikan kuasa ilahiyah, kuasa ketuhanan, sehingga manusia tak boleh nak distinguish dah mana sebenarnya Tuhan dia. Waktu itu sehingga kenapa nampaknya Dajjal itu seakan macam Tuhan, kerana dia boleh buat semua benda. Dia boleh keluarkan air, dia boleh keluarkan rezeki dari tangan dia, dia boleh turunkan hujan, dan saat itu Allah beri kuasa ilahiyah pada dia sebagai ujian kepada orang beriman. Jadi saat itu saat yang sangat orang kata apa, mencabar kepada iman. Maka apakah bekalan kita? Sebab tu ulama sebut, kalau boleh minta pada Allah, jangan kita dipertemukan kepada saat itu, kerana ujian yang sangat dahsyat. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin waktu ni kita boleh cerita pada waktu yang lain tentang ujian ini. Jadi ujian itu semakin berat, semakin berat kerana samar-samar, dan sirat itu pun semakin tak nampak, tuan-tuan. Macam kita jalan sebuah jalan, contohlah turun Cameron Highland lah, tuan-tuan, tiba-tiba hujan pagi itu pukul 8 kita turun, macam mana tuan-tuan jalan? Ada kabus penuh, tak nampak jalan depan, tak tahu ada kereta ke, ada lori ke kat depan tu, kerana kita kena berhenti tunggu sampai hilang kabus tu baru kita boleh jalan. Begitulah jalan sirat al-mustaqim pada akhir zaman, kerana jalan itu sudah ditutupi dengan kabus yang cukup banyak, sehingga orang tak tahu mana jalan ni, kiri ke kanan, maka orang lalu saja jalan, sehingga menyebabkan akhirnya tersesat di dalam kabus. Yang itulah Allah SWT menurunkan di antaranya surah Ad-Dukhan, surah kabus, surah tentang asap. Bagaimana asap akan menutupi jalan secara fizikalnya, kerana ada dalam hadis bahawa asap tak akan keluar daripada perut bumi. Itu tanda akhir zaman, akhir-akhir dunia ini. Tetapi para ulama juga mentafsirkan bahawa Ad-Dukhan itu semacam satu asap yang menutupi jalan yang benar, sehingga orang mukmin berada dalam keadaan tersesat di dalam jalan yang benar, yang dia rasa duk benar lah, tapi sebenarnya sesat jalan itu, kerana tak selari dengan apa yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Maka oleh sebab demikian, ini satu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, wa nahnu lahu abidun, dan kami akan tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadah. Makanya yang disebutkan tadi ayat yang surah Al-Jathiyah, Allah SWT sebut, fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu akan lihat ramai orang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Lihat sekarang, tuan-tuan, pahaman-pahaman isme seperti nihilism, pahaman tak ada Tuhan dalam dunia ini, pahaman seperti hedonism, menjadikan kepuasan nafsu sebagai puncak dalam kehidupan. Puas nafsu, mana buatlah apa saja untuk dapat kepuasan, mana dah ambil nafsu sebagai Tuhan dia. Sekarang ni banyak, tuan-tuan, entertainment yang cukup, kita tak boleh nak fikir macam mana dahsyatnya dalam internet dan sebagainya, cukup laju sekarang ni. Macam mana budak-budak pun boleh berada dalam keadaan yang Allahu Akbar. Kesian kadang kita tengok betapa besar ujian kepada umat Islam sekarang ni. Jadi begitulah pahaman-pahaman yang banyak lagi. Liberalisme, di antaranya agama ni dimudah-mudahkan. Nak jadi orang Islam tak apa, tak boleh tutup aurat, tak apa. Ini sebab dipanggil liberalisme. Yang disebutkan beragama tapi sebenarnya tidak beragama. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Di akhir zaman ada orang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Maknanya apa? Maknanya dia berpakaian tapi rupa memang tak berpakaian rupa dia. Kerana daripada pakaian itu terlalu ketat dan sebagainya. Begitu juga beragama.
beragama tapi seakan-akan tidak beragama. Sehingga sebuah hadis sahih sebut kata apa? Bahawa akhir zaman itu ada orang yang paginya beriman, malamnya kufur. Malamnya beriman, paginya kufur. Dulu akan sedemikian. Kerana ujian itu cukup dahsyat dan berat. Makanya berbaliklah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyediakan jalan hidayah bagi diri kita, dan semoga dengan itu kita terpelihara pada siratal mustaqim dalam ujian yang berat ini, dan semoga Allah kekalkan kita pada jalan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 139, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Baik, daripada ayat ini menjelaskan tentang sama seperti yang telah kita jelaskan pada ayat yang sebelumnya, yaitu bagaimana sesiapa yang ingin beriman yang telah disampaikan dakwah kepadanya, maka kamu beramallah seperti, maknanya kalau dia tak nak terima, kamu beramal dan kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu amalkan. Itu juga disebutkan sebagai lakum dinukum waliyadi. Kamu dengan agama kami dengan agama kami, kamu dengan agamamu, sekiranya kamu tidak mahu beriman kepada jalan yang benar ini. Maka disebutkan qul atuhajjunana, maka katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu, yang ditulis di dalam tafsir ini adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa? Kerana kita dipahami bahawa agama mereka lah yang disebutkan sebagai agama samawi, yang diturunkan panduan benar kepada mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka manakala satu lagi ditambah oleh para ulama, iaitu orang musyrikin, yang mereka juga mengikuti agama Nabi Ibrahim tetapi sesat di pertengahannya. Waktu perjalanan itu berlaku orang kata ubah suai dalam agama, sehingga mereka menyembah sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW menyebutkan, patutkah kamu, yang maknanya nak buat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Jadi nak memahamkan mereka yang tak beriman bahawa sebenarnya Allah itu bukan Tuhan orang Islam, tapi dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan, dia adalah yang hanya layak disembah bagi alam semesta ini. Dan kamu, disebutkan dia Rabbuna wa Rabbukum, dia adalah Tuhan kami dan dia juga sebenarnya adalah Tuhan kamu. Yang inilah message yang disebutkan message universal kepada agama yang universal, agama Islam, yang tidak hanya memikirkan tentang kelompok ataupun bangsa saja, seperti mana orang Yahudi, yang agama itu hanya boleh dianuti oleh bangsa saja. Maknanya apa? Orang Yahudi mesti di Bani Israel, yang lahir daripada ibu yang maknanya apa? Orang Yahudi. Kalau ibu dia Yahudi, maka anak tu orang Yahudi lah, orang yang beragama Yahudi. Dia kata ni sebagai Israel. Jadi kalau bapa Yahudi kahwin dengan bukan Yahudi, anak bukan Yahudi, dan tak boleh masuk pun agama Yahudi itu. Jadi disebutkan salah silah mereka daripada ibu mereka. Jadi ni semua pahaman-pahaman yang disebutkan fahaman yang sesat, kerana agama Allah Subhanallah itu tidak disebutkan sebagai nasionalisme, iaitu mementingkan bangsa sahaja. Kerana agama Allah itu syumul, dia adalah agama Islam yang sejahtera, salam, agama yang maksudnya Islam yang disebutkan sebagai menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bercorakkan bangsa ataupun bercorakkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Maka walana disebutkan walana a'maluna walakum a'malukum. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Mesej ini Allah suruh Nabi SAW sampaikan kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, dan kepada semua agama yang lain yang musyrik, yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa yang kamu sembah itu, yang kamu percaya itu, tidaklah mereka itu Tuhan, melainkan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Mana sebenarnya orang Islam, mesej dia universal. Kita nak ajak kembali kepada fitrat Allah, iaitu fitrah. Agama itu sendiri
bahawa seorang itu yang lahir-lahir sudah pun beragama Islam sebenarnya, sudah sejahtera. Maknanya apa? Dia lahir-lahir itu dia sudah kenal bahawa Allah itu Tuhan dia, tetapi kerana masuk dalam sibrah yang lain, contoh lahir dalam agama, dalam ibu ayah yang beragama lain, maka dia tercelup dalam agama lain, maka perlu kembali kepada celupan sibratullah itu yang disebutkan agama benar, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan kepada semua, bukan saja orang Islam tapi semua manusia. Allah itulah yang menciptakan aku dan juga kamu. Jadi mesej kita simple tuan-tuan, bukan mesej Islam ini kalau dalam kita menyampaikan Islam, kita sampaikan dengan simple. Maknanya apa? Beriman kepada Allah dan ikut apa yang Allah perintahkan, lebih jelas, dan kamu akan nampak bahawa memang sebenarnya alam ini memang Allah Subhanahu Wa Taala yang pemiliknya, dan kamu juga yang layak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan agama yang kamu buat, yang kamu anuti itu adalah agama rekaan manusia. Dan disebutkan bahawa kenapa Allah di dalam tafsir ni highlight Yahudi dan Nasrani, kerana bagi Yahudi dan Nasrani, orang musyrik tu dia tak percaya Allah, kan? Orang dia sekarang disembah selain daripada Allah. Orang Yahudi dan Nasrani percaya Allah. Tu lagi masalah tuan-tuan. Percaya Allah. Orang Yahudi antaranya, disebut Tuhan dia Yahweh. Yahweh tu maknanya Allah lah. Tapi maksudnya apa? Dia buat Allah tu, dia downgrade Allah. Maksud apa? Dia downgrade, jadikan dia lebih mulia dari Tuhan dia, sehingga Tuhan dia kena akur dengan apa yang dia nak. Jadi siapa musuh dia, Allah kena jadi musuh kepada orang yang memusuhi dia. Jadi sampai macam tu fikirannya yang sesat. Sebab apa? Dia percaya Allah. Orang Nasrani macam mana pula? Kita panggil dia kepercayaan Trinity, ada 3. Lord, kemudian maknanya ada Father, ada sebut ada yang satu lagi Jesus, satu lagi disebut apa ni sebagai roh, roh disebut sebagai apa tu, spirit. Begitulah tuan. Ada yang ambil Mary, maknanya ada, itu pun ada perselisihan dan sebagainya. Tapi nak sebut kata yang Father tu siapa? Father tu, Lord itu adalah pahaman bagi mereka. Lord mereka itu macam Allah Subhanahu Wa Taala, tapi downgrade pula lagi. Dia downgrade makna Tuhan ni ada anak pinak, Tuhan ni kena ada bantuan, Tuhan ni maknanya kita ni faham Tuhan ni dia ada anak, dan anak dia tu sebahagian daripada dia. Nampak pahaman-pahaman ni merosakkan, dan sekarang dah menyusup ke dalam umat Islam. Nampak? Sebab itulah disebutkan dalam tafsir ini Yahudi dan Nasrani menjadi tumpuan. Orang musyrik jelas dia memang sembah berhala, dan bukan Allah pun berhala tu. Maknanya apa dia? Banyak multiple of gods, maknanya banyak Tuhan, bukan Allah dah. Tapi yang ni Tuhan tu ada satu. Orang Yahudi, orang Nasrani kalau tanya berapa Tuhan? Tuhan satu, tapi 3 in 1. 3 in 1. Ya, orang Yahudi itu satu Tuhan, tapi downgrade, dia lagi mulia dari Tuhan dia. Orang Nasrani 3 Tuhan, maknanya apa? Satu, ada 3 pecahan. Dari 3 ni ada kuasa. Allahu Akbar. Dan sebab itulah kalau kamu tak nak pilih Allah itu sebagai Tuhan, walana a'maluna walakum a'malukum, kamu nanti akan dipertanggungjawabkan atas kepercayaan dan amalan kamu. Begitu juga orang musyrik, orang tak percaya kepada Allah. Begitu juga orang yang percaya Allah tetapi tidak pegang agama Allah dengan sebenarnya. Maknanya apa? Percaya Allah tapi hukum dalam agama tak nak pegang dengan sungguh-sungguh. Itulah fahaman yang menyusup. Maknanya sebab Nabi SAW sebut apa? Di akhir zaman itu terpecahnya banyak firak dalam pemikiran. Orang Islam 73, orang Nasrani 72, orang Yahudi 71. Pecah banyak firak cara pemikiran yang tak betul. Dan Nabi SAW sebut apa? Wahid, satu saja yang mereka ni dakhala jannah, masuk dalam syurga Allah SWT. Dan yang lagi masalah bila 73 itu, 72 tu semua, 73 makna satu yang betul kan, 72 semua itu semuanya merasakan bahawa dia adalah yang satu itu. Sebab tu jadi semakin bahaya dari sudut akidah. Sebab tu ada orang sebut kata
Orang Palestin, orang Syria, orang-orang di tanah Arab tu, mereka diuji kan. Kita tengok Allahu Akbar, kesian sahabat saudara kita kena bom, kena bunuh tuan-tuan. Kerana tengah belajar Al-Quran ni, bom. Syekh Fadhi mungkin pernah cerita tuan-tuan pasal ni kan. Sebab dia duduk di Palestin. Macam mana keadaan tu di Syria tu? Tu kan dia maknanya apa, dalam keadaan itu mereka nampak jelas dah orang yang kafir memang nak bunuh orang Islam. Kamu beriman, bunuh. Kamu tak beriman, selamat. Jelas dah. Jadi ujian mereka lebih jelas tuan. Walaupun berat semikian, tapi akidah tak rosak. Dia tahu Allah bersama kami. Maka mungkin dia mati kerana syahid. Dia mati dengan pahala syahid di akhir zaman ni. Tapi kita tuan-tuan, macam mana ujian kita? Kita boleh Malaysia aman, tak ada apa kan, tak kena bunuh orang beriman. Tuan-tuan, mereka bunuh akidah kita. Akidah tu dibunuh. Maka orang yang tak ada sibghatullah, agama yang benar ini, tak duduk berjalan dulu, dia sebenarnya mati dah tuan-tuan, selagi dia tak bertaubat pada Allah SWT. Kerana ramai orang semikian, sehingga sebut kata betapa rugi kehidupan dia. Dalam keadaan dia tersesat itu, tu rasa duk, aku dah betul agama ni betul lah, tak pergi pula belajar, tak menyempurnakan lagi apa yang Allah perintahkan, maka akhir dia sesat dalam kehidupan, maka akhir meninggal dalam keadaan sia-sia, na'udzubillah. Sebab tu sebenarnya kita diuji dalam penjuru yang berbeza. Orang di sana diuji dengan ujian yang jelas gitu, dibunuh anak-anak mereka, ditembak. Allahu Akbar. Kita tengok sedih kan. Tapi kita juga diuji dengan ujian yang berat tuan-tuan. Ujian isma ini, pemikiran. Ujian mana penyuntikan pemikiran dalam diri kita sehingga menyebabkan kita tak jelas dah mana yang benar, mana yang salah. Sehingga keadaan semikian, maka orang tersesat di dalam memilih jalan kehidupan. Maka akhirnya duduk pada jalan yang salah. Nanti disebabkan kalau kamu tak nak kembali pada yang benar, maka kamu tak nak usaha untuk kembali pada jalan yang benar, ataupun ada orang menasihat kamu tidak mensia-siakan nasihat mereka. Walana a'maluna walakum a'malukum. Kami dengan amalan kami, iaitu orang beriman, dengan amalannya yang dikira Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah, diperuntukkan bagi diri dia hidayah dan sirat al-mustaqim. Maka kalau kamu tak nak join, kamu akan terkeluar daripadanya, kamu akan disoal Allah SWT di akhirat. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan bagi orang beriman, sebab kita yang membacanya, maknanya kita pula lah yang melakukan amal. Semoga Allah istiqamahkan kita pada jalan yang benar, dan kami ikhlaskan diri kami untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana itulah jalan yang sungguh-sungguh benar. Dalam syahadah kita ada dua fungsi yang disebutkan, dua perkara ini wajib ada untuk menyebabkan amal soleh dan diri kita, kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu disebutkan ikhlas lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah semua benda kita buat. Kita beribadah untuk Allah, kita bekerja untuk Allah, kita berkeluarga untuk Allah, kita makan untuk Allah, kita buat setiap satu semua untuk Allah. Kerana apa? Kerana itulah disebutkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifahnya. Yang kedua, ittiba', iaitu ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah, dalam apa jua sekalipun aktiviti kehidupan, kedua-duanya kena kesinambungannya. Ikut maknanya apa? Kerana Allah, dilakukan kerana Allah, dan ittiba' mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut muamalahnya, cara dia bergaul dan sebagainya, dan dari sudut sifat Nabi yang kita nak ikut caranya, kesabaran, ketaatan Nabi kepada Allah SWT, syukurnya Nabi SAW, semua itu kena ada menjadi satu sibrah yang cukup indah. Bila mana manusia itu dicelupkan dalam sibghatullah, maka keluarnya dalam keadaan internal dan eksternal dia sangat-sangat indah, kerana dia menjadi seorang Muslim, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saya ni orang Muslim. Maknanya apa? Setelah mana dia melakukan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi orang beriman sentiasa merasakan bahawa kita tidak cukup. Tak cukup apa? Tak cukup amal soleh, tak cukup lagi ilmu, tak cukup. Walhal dengan merasa semikianlah maka Allah mengangkat darjat orang itu.
Merasa diri berdosa menyebabkan orang itu diangkat darjat oleh Allah, sedang merasa diri sudah pun mulia menjadi orang itu berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah yang disebutkan sibghatullah yang cukup lengkap dan syumul. Maka kembali kita dengan berilmu, dengan kita sama-sama memahaminya. Semoga Allah menjelaskan kita dan memberikan hidayah berterusan pada kita. Semoga kita beroleh kebahagiaan, kesenangan dan ketenangan hidup di dunia, serta memberikan kita kebahagiaan dan kegembiraan di yaumul akhirah. Semoga Allah himpunkan kita dalam jannahnya bersama Nabi SAW serta orang-orang salih yang bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang baik daripada Allah SWT, sekiranya kesilapan, kekhilafan tutur kata saya ataupun dalam apa yang saya sebutkan tadi, saya mohon maaf. Berilah teguran kepada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa bicarakan dapat kita amalkan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum